Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada semua murid-murid tingkatan 1 yang memilih Sekolah Menengah Penguasaan Proton City sebagai satu destinasi untuk menyambung pelajaran kamu di peringkat menengah. Okey. Baik, dan juga saya ucapkan tahniah kepada murid-murid sekalian, okey, kerana masih setia, okey, untuk terus belajar walaupun kita sekarang ini berada dalam keadaan yang agak membimbangkan, namun pelajaran tetap kita teruskan. Okey, sekarang kamu sepatutnya kita dah bersekolah 20 Januari oleh kerana pandemik COVID-19, okey, yang semakin hari semakin kita lihat tidak ada kurangnya. Okey, jadi kita teruskan dengan pembelajaran di rumah. Okey, namun okey, kamu tetap kena belajar, okey, kena berusaha kerana kamu masih lagi jauh perjalanan untuk mencapai destinasi yang kamu harus tujui. Okey, baik. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan co-curriculum. Okey, untuk pengetahuan murid-murid sekalian, murid-murid tingkatan 1 sekalian. Okey, penolong kanan co-curriculum iaitu saya Muhammad Fauzi bin Jamaluddin akan terus berusaha, okey, walaupun dalam keadaan hari ini co-curriculum kita terpaksa banyak tangguh. Namun demikian ada beberapa perkara co-curriculum kita akan teruskan. Tidak semestinya co-curriculum itu hanya berpusatkan pada permainan, berkumpul, okey, mengadakan aktiviti secara bersemuka, tidak. Sekarang ini dalam keadaan seperti ini kita akan adakan aktiviti secara atas talian. Seperti mana yang berlaku tahun lepas, kita semua mengadakan aktiviti co-curriculum secara atas talian. InsyaAllah tahun ini kalau kata kita masih lagi dalam keadaan yang sama, kita akan teruskan aktiviti kita secara atas talian. Okey, kalau murid-murid tengok semua, tengok gambar-gambar ini adalah aktiviti kita yang semasa sebelum pandemik COVID-19 wujud. Sekarang ni inilah salah satu aktiviti kita kembara masuk hutan. Kalau kita lihat di Sekolah Menengah Proton City ni, belakang dia tu banyak hutan-hutan. Jadi kalau kata ada aktiviti kita gunakan hutan-hutan tersebut. Yang ini kita lihat adalah unit beruniform yang mengadakan aktiviti perkemahan. Okey. Jadi sebenarnya seronok sebagai satu aktiviti co-curriculum setiap tahun kita akan adakan. Jadi kamu jangan bimbanglah. Okey, kita akan buat satu aktiviti yang menyeronokkan. Baik pelajar-pelajar sekalian, co-curriculum ini tidak semestinya kamu pergi buat aktiviti melompat ataupun sebagainya. Okey, tetapi aktiviti co-curriculum ini juga memberi peluang kepada kamu untuk merealisasikan apa yang kamu belajar dalam kelas. Okey, kita ambil contoh. Contohnya kamu patah tangan, jumpa kawan jatuh basikal atau sebagainya. Jadi bagaimana kita nak membantu kawan tersebut? Kalau kita tak ada ilmu, sukar untuk kita bantu. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tahu menggunakan ilmu yang cikgu ajar dalam aktiviti co-curriculum, insya-Allah kamu boleh membantu kawan tersebut. Itulah kita nak realisasikan apa yang kita belajar, ilmu yang kita belajar di dalam aktiviti co-curriculum itu dan kita bawa dalam kehidupan kita. Okey? Baik. Baik, saya nak tanya, adakah semua murid-murid wajib menyertai co-curriculum? Kamu tahu semua? Adakah semua wajib? Jawapannya ialah wajib. Okey, ini telah diwartakan oleh kerajaan, okey, yang bertarikh 31 Disember 1997. Okey, aktiviti co-curriculum ini adalah sebahagian daripada aktiviti curriculum. Okey. Dia adalah satu daripada aktiviti yang berteraskan pada falsafah pendidikan, iaitu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis,
dari segi jasmani, okey, emosi, rohani dan juga intelek. Okey. Baik. Kalau jasmani itu kamu fahamlah, maksudnya fizikal. Rohani itu yang berkaitan dengan keagamaan, yang berkaitan dengan kebaikan moral, semua itu semua akan wujud dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum yang kita akan terapkan kepada kamu semua. Jadi itu sangat penting. Jadi wajib semua terlibat dengan aktiviti co-curriculum. Tak ada kecuali. Tak ada kecuali. Tetapi ada kecuali kepada mereka yang ada surat, sakit, yang tak boleh mengadakan aktiviti. Tapi kalau dia tak boleh ada aktiviti belasak, yang menggunakan fizikal, tapi kita buat aktiviti yang tidak menggunakan fizikal, aktiviti berfikir, contohnya bermain catur, kita bermain dam, kita main baru-baru ni kita ada buat Mobile Legend. Semua saya rasa murid-murid semua tahu bermain guna internet. Jadi ini salah satu cabang daripada aktiviti co-curriculum. Kamu jangan bimbang sebab aktiviti co-curriculum ni sangat menyeronokkan. Saya akan pastikan kamu akan rasa seronok datang ke sekolah. Kita akan buat aktiviti-aktiviti yang tidak membosankan. Jadi saya harap semua orang terlibat, kecuali lah kalau ada aktiviti yang berkaitan dengan fizikal dan mereka tidak boleh lakukan dan mereka perlu ada surat. Itu yang kita kecualikan. Tapi kalau tak ada surat, tak boleh lah. Kita nak libatkan semua pelajar-pelajar kita menjadi pelajar yang sihat. Baik. Baik, waktu co-curriculum adalah pada setiap hari Rabu. Kalau sekarang ni memang tak ada lah. Sebabnya keadaan pandemik COVID-19 masih lagi wujud. Kalau insya-Allah lah kita sama-sama doakan mudah-mudahan COVID-19 ini akan ditarik oleh Allah, dan kita semua akan berada dalam situasi normal seperti mana tahun 2018-2019 yang lepas. Kita harap itu akan berlaku, dan sekiranya itu berlaku, maka kita akan wujudkan balik waktu-waktu co-curriculum ini. Kita akan adakan waktu co-curriculum ini ialah setiap hari Rabu 7.40 hingga 9.40 pagi. Semua pelajar-pelajar kita digalakkan memakai pakaian seragam unit uniform. Pakaian seragam unit uniform ni bukannya t-shirt. Kalau kita tengok kat sebelah ni gambar ni dia t-shirt ni. T-shirt ni boleh pakai, tetapi sekiranya ada aktiviti-aktiviti, contohnya kita buat aktiviti gotong royong, aktiviti memasang kemah, aktiviti yang perlu ada di padang, yang berpeluh, jadi kita izinkan mereka memakai pakaian seperti ini. Tetapi sekiranya tidak ada aktiviti seperti itu, kamu digalakkan memakai pakaian seragam, maknanya mengikut pakaian unit uniform masing-masing yang resmi. Jadi sekiranya waktu tersebut 7.40 hingga 9.40 pagi itu ada sesuatu benda yang perlu kita ubah, kita akan maklumkan lebih awal lah. Kita akan beritahu sebelum hari Rabu. Kalau kata hari Rabu tu kita ada aktiviti lain, kita akan maklumkan supaya pelajar-pelajar kita dapat bersedia dengan pakaian-pakaian yang tertentu. Baik. Takrif co-curriculum yang ini yang kamu perlu faham. Takrif apa dia itu takrif co-curriculum? Iaitu penyertaan murid dalam sukan permainan. Kamu mesti menyertai sukan permainan, kamu juga mesti menyertai persatuan dan kelab, kamu juga mesti menyertai pasukan pakaian seragam. Contoh dia BSMM, pengakap, kadet polis, pandu putri Islam. Itu semua adalah pasukan pakaian seragam dan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Dan sekiranya kamu berbakat, kamu ada kelayakan untuk tonjolkan, untuk kita ketengahkan, insya-Allah kita harap kita dapat teruskan. Kalau awak di sekolah rendah, awak adalah atlet,
untuk sukan olahraga contohnya. Okey, tolong awak maklumkan untuk kita cikgu-cikgu, jurulatih melatih kamu dan gilap bakat kamu. Itu yang kita perlu. Nanti waktu permulaan masuk nanti, kita nak minta kamu bersedia dengan apa permainan yang kamu boleh, yang kamu pernah sertai waktu di sekolah rendah dahulu. Okey, kalau boleh kita nak bawa ke sekolah menengah dan kamu sambung supaya bakat kamu yang ada, kebolehan kamu yang ada, kita dapat ketengahkan. Okey? Baik. Definisi co-curriculum. Ini awak kena faham definisi co-curriculum ni. Co-curriculum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Okey, maknanya cikgu-cikgu ni dah rancang dah apa yang dia nak buat. Aktiviti-aktiviti yang dia nak buat tu dia rancang dah. Okey, gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Contoh dia macam dalam bilik darjah, cikgu dah ajar dah cara ikatan. Okey, sekarang ni kita nak mengangkat kayu balak, contohnya kayu yang besar. Okey, cara ikatan dia macam mana? Dia pun tunjuk. Dia pun tunjuklah secara dalam kelas. Dan selepas pada itu, di luar kelas, dia akan menggunakan kemahiran tersebut untuk mengikat. Contoh nak pasang kemah di dalam hutan kan. Cara ikatan dia bukannya cara ikatan macam kita ikat secara biasa. Okey, kita ada cara ikatan dia yang kuat, yang tahan. Jadi itu yang kita nak belajar. Begitu juga dengan kecemasan. Kita belajar bahagian kecemasan. Okey, contoh dia macam dengan orang lemas. Okey, apa yang perlu kita buat? Itu semua awak akan belajar dalam BSMM. Okey? Itu semua kita akan pelajari. Baik, gerak kerja kurikulum ini dikelompokkan kepada 3 kumpulan, iaitu pertama unit badan uniform yang saya sebut tadi, persatuan dan kelab. Kita ada persatuan sains matematik, sekarang ni STEM. Yang kita ketengahkan sekarang ni STEM, berkaitan sains matematik. Okey, baru-baru ni kita dah banyak Universiti Pendidikan Sultan Idris banyak membantu kita dalam menaikkan nama sekolah kita dalam STEM. Jadi kita ucap terima kasihlah kepada UPSI banyak membantu kita. Okey, dan kita kalau boleh kita nak jadikan sekolah kita ni sebagai sekolah yang mengetengahkan STEM, Science, Teknologi, English and Mathematics. Okey, jadi yang ini yang kita nak ketengahkan. Sekolah kita ni sampaikan 2 tahun lepas sampaikan kita panggil jemput orang luar datang bagi ceramah berkaitan dengan STEM. Okey, dan kita masuk banyak pertandingan dan kita banyak menang dalam pertandingan tersebut. Antara yang kita menang ialah video berdurasi 10 minit, kita Johan. Okey, lepas tu kita banyak lagi yang kita ni sampai kita bawa pelajar-pelajar kita ke peringkat kebangsaan di Johor. Okey, banyak lagi. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan terangkan balik yang itu. Sukan permainan kita memang dari segi merentas desa kita sebenarnya Johan peringkat daerah. Johan. Dan kita juga pelajar-pelajar kita, ada beberapa orang pelajar kita sampai ke peringkat kebangsaan bagi olahraga. Begitu juga dengan rugby. Jadi semua ini kita akan ketengahkan, insya-Allah. Jadi kalau boleh, kalau kamu ada bakat, kamu beritahu kepada cikgu, kamu tulis ataupun kamu jumpa dengan jurulatih ataupun jumpa dengan saya sendiri. Okey, saya akan bawa kamu jumpa dengan jurulatih yang berpengalaman. Okey, baik. Matlamat gerak kerja co-curriculum ini memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Macam saya sebut tadi, dia berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Itu yang sebenarnya cikgu adakan co-curriculum. Okey, bukan saja-saja suka. Ini dia sebahagian daripada kurikulum yang mana wajib pelajar-pelajar ataupun murid-murid sertai aktiviti co-curriculum. Tujuan utama dia adalah inilah, iaitu untuk memperkembangkan dari segi potensi individu tu secara menyeluruh, emosi, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Itu yang paling penting sekali, nak seimbangkan. Bukannya kamu hanya tahu okey belajar jawab periksa. Itu saja. Itu belum cukup lagi sebenarnya. Sebab itulah sekarang ni kita ada untuk core curriculum, kita ada SEGAK, kita ada PAJSK. Nanti bila awak naik nanti kamu akan faham lah apa dia itu. Tapi SEGAK kamu dah ada dah. PAJSK pun pasalnya kamu dah faham dah. Tapi nanti kita akan terangkan lagi. Okey, untuk kamu lebih memahami apa tujuan core curriculum. Okey, baik. Seterusnya objektif. Kini pun kamu juga kena faham apa itu objektif gerak kerja core curriculum. Bagi mencapai matlamat tersebut, gerak kerja core curriculum bertujuan untuk membolehkan pelajar membentuk pelajar berkualiti. Saya sebut tadi berkualiti. Kamu mesti boleh buat sesuatu, berdaya maju dan berani menghadapi cabaran. Okey, banyak aktiviti-aktiviti yang kita buat supaya kamu jadi pelajar yang betul-betul berkualiti. Bila kamu boleh buat sesuatu, kamu masuklah pertandingan apa pun, kamu boleh lakukan. Sekarang ni contohnya kita buat roket, pelancaran roket. Okey. Jadi kamu akan fikir macam mana kita nak jadikan dia roket ni berjaya naik ke atas. Okey, berjaya naik dan turun dalam keadaan yang elok. Jadi apakah yang kita kena fikirkan, yang kita kena fahamkan? Jadi di situ kamu akan belajar. Okey, kamu akan belajar bagaimana graviti, keseimbangan payungnya macam mana. Okey, kamu akan belajar di situ. Jadi tak semestinya kamu duduk dalam Dewan Periksa, kamu belajar itu saja belajar. Tidak, dia meliputi termasuklah core curriculum. Okey, yang keduanya mempertingkatkan kecekapan kepimpinan dan dapat berkomunikasi dengan berkesan. Okey. Jadi setiap pelajar-pelajar kita ni, okey, setiap murid mempunyai bakat kepimpinan. Mesti ada bakat kepimpinan. Jadi kamu tonjolkan bakat-bakat kamu itu. Manalah tahu kamu memang berbakat sebagai pemimpin sekolah. Kamu jadi sebagai pemimpin pelajar. Kamu tunjukkan bakat-bakat kamu itu. Okey, kita akan ketengahkan bakat-bakat kamu itu. Jadikan sebagai pemimpin. Kamu ni semua pewaris pemimpin masa datang. Kamu sebagai pewaris pemimpin. Itu awak kena ingat. Jadi itu sebabnya kita adakan benda-benda seperti ini. Bila awak masuk ke kadet polis, masuk ke KRS, okey, kamu telah berada dalam itu dan kamu boleh jadi pemimpin. Sekurang-kurangnya kamu jadi pemimpin kepada rakan-rakan kamu yang lain. Okey, contoh dia berkawat. Kamu boleh jadi sebagai koman kawat. Okey, kamu akan ajar kawan-kawan yang lain. Bila naik tingkatan 2, kamu dah faham dah. Okey, macam mana nak ajar budak tingkatan 1 macam ni. Naik tingkatan 3, macam mana kita nak ajar tingkatan 2 dengan tingkatan 1. Okey, kamu dah faham dah. Okey, jadi itu yang saya nak satu hari nanti bila cikgu lepas kepada kamu, okey, cikgu tak perlu lagi nak tunjuk. Kamu sendiri bawa benda ni. Okey, naik ke tingkatan 2, kamu boleh dah tunjuk dah kepada pelajar tingkatan 1. Tak perlu lagi cikgu nak duduk kat situ tengok kamu. Okey, kamu dah sendiri faham dah apa yang perlu kamu buat. Okey, yang ketiganya mengembang dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional, kritis dan kreatif. Kamu kena berfikir secara kritis, berfikir secara kreatif, barulah berkembang kamu punya daya pemikiran. Kamu mesti jangan pendam. Jangan kamu sentiasa pendam kat, oh aku ni boleh buat tapi nak tunjuk ni malu. Itu tak mau. Sikap macam tu kamu mesti sisihkan. Kalau kita ada sikap macam tu, susahlah. Okey, kita kena malu bertempat. Jangan kamu malu. Tak boleh buat, kita tunjukkan kat cikgu. Cikgu, saya boleh buat yang ini. Saya akan tunjukkan kepada cikgu. Ini kebolehan saya. Itu yang kita nak. Okey? Yang keempatnya, memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran serta dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, macam saya sebut tadilah. Ada beberapa ilmu yang tak ada dalam kita belajar sejarah. Kita tak belajar dalam matematik. Kita tak ada. Tapi dalam core curriculum, kita ada. Contoh dia ilmu untuk menyelamatkan CPR contohnya. Okey, jadi ilmu-ilmu ini awak akan belajar dalam unit uniform. Contoh dia BSMM.
BSMM dia akan ajar kamu bagaimana kita nak menyelamatkan orang lain daripada lemas, nak menyelamatkan orang yang aksiden, patah tangan dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Okey? Itu yang perlu awak faham. Objektif utama co-curriculum. Yang kelimanya, menyedari tentang kepentingan kesihatan diri dan sentiasa berusaha untuk memeliharanya. Jadi awak fahamlah semua ya. Kesihatan diri perlu kita jaga. Jangan sampai dah jadi macam umur saya ni dah tua dah tak larat dah. Okey. Jadi kita kalau boleh daripada awal lagi kita mesti sentiasa berusaha untuk menjaga kesihatan kita. Menjaga kesihatan kita itu macam mana? Dari segi pemakanan, awak akan belajar nanti. Okey, macam mana kita nak makan makanan yang seimbang. Dari segi jasmaninya, okey, bagaimana kita nak mengamalkan bersukan yang sempurna, bersukan yang betul untuk kesihatan diri kita. Ini tujuan utama kita. Okey? Jadi awak mesti faham yang ini. Kenapa orang setiap petang berjoging lah, okey, pergi sana pergi sini buang masa yang bukan-bukan tu untuk bagi peluh saja, penat saja. Tidak, sebenarnya ada tujuan dia untuk kesihatan diri. Kalau kamu tak buat macam tu, asyik duduk baring tidur makan saja, okey, umur 30, umur 40 awak dah lemah dah badan. Okey, itu kita tak nak. Kita nak kamu sentiasa sihat. Itu tujuan utama objektif co-curriculum. Okey, baik. Ini dia unit uniform. Unit uniform yang kita di sekolah kita ni, okey, KRS, Cadet Polis, Pengakap, BSMM dan akhir sekali Puteri Islam. Ada 5 unit uniform ni. Unit uniform kalau kita tengok ini yang saya sebut tadi pakaian rasmi KRS. Ini KRS. Tapi kalau kita yang bertudung, yang perempuan, dia pakai cara Islam lah. Islamik lah ya. Okey, kalau Cadet Polis, kita tengok yang ini. Okey. Kalau Pengakap, okey seperti di sini. Okey. BSMM, awak lihat gambar di atas ni. Sama saja. Okey, ini adalah pakaian resmi bagi unit uniform Puteri Islam. Okey. Ini ya, Puteri Islam. Okey, baik. Kalau awak lihat gambar-gambar ni adalah antara aktiviti-aktiviti yang sebelum pandemik COVID berlaku. Ini dia kita lihat aktiviti perkemahan kita buat memang meriah, sangat seronok dan awak banyak ilmu awak dapat. Sebabnya kita akan panggil jurulatih daripada luar untuk melatih kamu. Kita akan panggil, dan di samping itu cikgu-cikgu semua cikgu terlibat. Ini yang seronok ni. Ini kita namakan sebagai hari co-curriculum, hari perkemahan. Dan tahun ni kalau katalah kita boleh buat, insya-Allah kita akan buat lebih baik daripada ini. InsyaAllah kita akan buat. Yang pentingnya kamu rasa seronok nak buat. Saya tak nak kamu nak buat awak rasa macam Allah malas, tak mau macam tu. Kita nak kamu seronok dan kamu dapat ilmu. Itu yang saya nak. Tingkatan 1 saya nak betul-betul jaga kamu. Sebab kamu akan berada di sini sampai tingkatan 5 dan insya-Allah saya akan cuba bawa kamu mengikut kebolehan kamu. Kalau kamu memang boleh dalam unit uniform, kita akan bawa, kita akan pushkan kamu dalam unit uniform. Okey. Baik. Seterusnya kelab dan persatuan. Ini kelab dan persatuan yang kita ada. Ini kamu cuba tengok ni adalah STEM sampai ke peringkat kebangsaan. Ini bukan peringkat kebangsaan, ini dunia dah ni. Dah masuk, dah mengharumkan nama negara Malaysia dah ni. Okey, mereka ni berjaya dalam STEM. Okey, ada ciptaan inovasi mereka yang mereka buat. Dah masuk dalam SPM, Selamat Pagi Malaysia yang ini. Okey, dan yang di sebelah sini kita jemput daripada negara luar, saya lupa dah nama apa dia. Okey. Okey. Okey yang sebelah kiri, sebelah ini, okey, kalau kamu lihat ini daripada universiti, saya tak ingat universiti apa tapi dia datang sini sebagai dia nak bagi pelajar-pelajar kita ni seronok dengan aktiviti-aktiviti STEM.
Banyak aktiviti-aktiviti dia buat dan dia tunjukkan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, dan bukan sampai setakat ini saja, kita sampai buat aktiviti ni ke dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mereka menjemput kita dan kita masuk pertandingan. Okey, yang paling seronoknya kita Johan dalam pertandingan inovasi sains di UPSI. Alhamdulillah. Dan kita harap legasi ini kita akan teruskan insya-Allah tahun ini, tapi kita tahun ni kita dah banyak kita cut dan kita tak dapat buat aktiviti dan kita haraplah kalau habis saja nanti kita punya masalah COVID nanti insya-Allah kita akan cuba buat yang terbaik lagi. Okey. Baik, dalam kelab dan persatuan ni kita ada bahasa, sejarah, geografi, sains dan matematik, pendidikan agama Islam, muzik dan kebudayaan. Bahasa ni dirangkul bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Apa dia di bahasa tu? Macam-macam. Pertandingan, pidato lah, perbahasan, apa-apa yang pantun dan sebagainya. Ini memang kita ada. Dan kita Johan sebenarnya pidato peringkat kebangsaan. Untuk pengetahuan kamu semua, jadi banyak dah, walaupun sekolah kita ni baru saja 3 tahun, tapi banyak kita dah rangkul mas sehingga ke peringkat kebangsaan. Sejarah dan geografi, insya-Allah kita akan buat lagi tahun ni yang terbaik. Kita akan buat yang berkaitan dengan landscape dan sebagainya, berkaitan dengan pembinaan, banyak lagi lah dalam sejarah dan geografi yang kita boleh buat. Sains dan matematik seperti mana yang kamu tengok sebelah ni sains dan matematik STEM kita sekarang kita sebut STEM. Pendidikan agama Islam, okey, banyaklah pertandingan pendidikan agama Islam selain daripada bercerita berkaitan dengan sejarah Rasulullah, okey, Al-Quran, baca Al-Quran, azan dan sebagainya tu kita banyak dan kita banyak dah menang insya-Allah tahun ini kita akan teruskan dan kita akan buat lebih baik daripada itu. Okey, seterusnya muzik dan kebudayaan. Muzik dan kebudayaan ini kita wujudkan bukan sekadar menyanyi tarian pun ada. Okey, yang ini bakat-bakat dekat sekolah kita pun ramai sebenarnya. Cumanya kita ada kekurangan sedikit dari segi peralatan muzik dan insya-Allah kita kalau dapatlah peralatan muzik, kita ada bilik muzik tapi peralatan muzik kita belum cukup lagi. Bukan tak ada langsung, ada sedikit tapi tak cukup untuk kita buat kelas muzik dan sebagainya. Memang sukar sedikit tapi kita akan cuba sedaya upaya okey untuk membentuk. Sebab kita ada guru ataupun jurulatih yang berkeupayaan untuk membuat kelas muzik dan kebudayaan ini. InsyaAllah kita tahun ni, tahun lepas kita ada masuk pertandingan tarian. Okay? Dan kita ada tempat juga, paling-paling tidak tempat ketiga. Walaupun kita dari segi peralatan kurang cukup, kurang lengkap, tapi kesungguhan yang ditunjukkan oleh jurulatih, oleh kesungguhan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar kita yang terlibat. Okay? Kalau kita tengok pada nyanyian mereka pun saya rasa kagum. Sedangkan sekolah kita muzik apa pun tak cukup, tapi mereka boleh tunjulkan. Ini yang kita nak. Dan insya-Allah kalaulah ada di kalangan mungkin bapa daripada UPSI yang ada berlatar belakang muzik yang mungkin insya-Allah kita minta tolonglah nanti. Mungkin boleh kot. Jangan bimbang. Siapa yang ada rasa minat untuk muzik nanti, okey, kamu datang dan beritahu saja. InsyaAllah kita akan ketengahkan bakat kamu. Baik, ini sukan dan permainan. Sukan dan permainan ni banyaklah. Okey. Dan kita banyak dapat. Alhamdulillah. Terutama sekali dari segi olahraga, merentas desa, larian 100 meter, 200 meter. Banyak kita dapat emas. Okey, itu yang kita sangat bangga dan kita harap tahun ini kita dapat lebih lagi. Okey, dari segi sukan dan permainan kita ada yang kita wujudkan persatuan sukan dan permainan, sepak takraw, bola sepak, rugby, badminton, bola jaring dan juga bola baling. Nanti kalau kata kamu masuk nanti saya nak minta kamu isi satu borang, okey. Kamu boleh fikir dah sekarang ni, apa dia sukan permainan yang kamu boleh buat, boleh bawa daripada tahun lepas. Masa sekolah rendah, kamu suka permainan apa? Tapi kalau tak ada sini, apa yang kamu boleh buat?
Begitu juga dengan unit uniform. Saya nak minta kamu tuliskan unit uniform apa. Begitu juga dengan kelab persatuan. Kamu minat yang mana? Kamu tulis dulu. Lepas tu barulah cikgu akan buat pemilihan. Okey, itu yang paling penting sekali. Okey, sepak takraw ni kita ada juga pelajar-pelajar kita yang berbakat. Bola sepak sebenarnya bola sepak kita saya yang melatih bersama dengan beberapa cikgu yang lain dan alhamdulillah. Okey, kalau kita lihat cikgu-cikgu jurulatih kita memang berbakat besar dalam bola sepak. Okey, dan tahun lepas kita bawa ke peringkat daerah, memang kita tak menang, tetapi dari segi mata, kita tak dapat, bukan maksud saya tak dapat ke peringkat negeri, okey, sebabnya kita banyak seri, jadi mata kita agak kurang di situ, dan kita tak kalah. Itu yang paling penting, kita tidak kalah, kita menang dan seri saja, tapi kita tidak dapat ke peringkat seterusnya disebabkan mata kita rendah. Itu saja, maknanya kamu berbakat, kamu boleh. Okey, tingkatan 1 yang sekarang ni, kalau kamu masuk nanti, saya yakin di kalangan kamu mesti ada bakat bola sepak. Okey, satu lagi rugby. Kita rugby ni bertuah sebabnya komuniti masyarakat di sini ada boleh latih untuk pelajar-pelajar kita. Ni tahun lepas sampai ke mana? Sampai ke Taiping bawa. Sampai ke peringkat kebangsaan bawa rugby. Jadi kita meneruskan usaha daripada sekolah rendah. Di SK Proton City, kita bawa ke sekolah menengah SMK Proton City. InsyaAllah kita akan cuba ketengahkan bakat-bakat yang sedia ada kamu. Badminton, ini kelebihan yang kita ada. Badminton, sebelum-sebelum ni memang kita tak adalah sampai peringkat ke negeri dan sebagainya, tetapi kita ada gelanggang badminton, itu yang paling penting dan kita boleh sebenarnya buat. Jadi insyaAllah mulai tahun ini kalau itulah kita bersandarkan pada kalau boleh, kalau pandemik ni dah kurang, dah landai, kita boleh latih budak pelajar-pelajar kita badminton, kita akan latihkan. Tingkatan 1 ni sangat penting. Kita boleh lihat bakatnya dan kita boleh ketengahkan bakat badminton. Okey, bola jaring. Okey, bola jaring kita ada, tapi kita belum lagi capai matlamat kita untuk menjadi sekurang-kurangnya tempat ketiga ataupun tempat kedua ataupun johan. Tapi insyaAllah kalau kamu tingkatan 1 yang datang ini semuanya boleh bermain bola jaring, insyaAllah kita akan ambil dan cuba kita bawakan sampai kamu ke menengah atas. Okey, bola baling sama bola baling kamu boleh buat kalau kamu betul-betul nak. Kita boleh kalau kita rasa kita ada kesungguhan, kita boleh buat. InsyaAllah itu saya akan ketengahkan, saya akan cuba ketengahkan. Okey. Baik, rumah sukan kita ada rumah biru, Iris, rumah Exora hijau, rumah Perdana kuning, rumah Inspira, rumah merah. Ini rumah sukan, nanti kita akan agih-agihkan kamulah. Okey, insyaAllah. Dan setiap tahun memang meriah, tapi tahun ni rasanya saya tak tahulah. Mudah-mudahan kita bolehlah lakukan lagi olahraga untuk rumah sukan sekolah. Okey, ini adalah sukan dan permainan yang akan mewakili sekolah. Ini dia, bola sepak, olahraga, bola jaring, meretas, desa, badminton, rugby, renang. Nanti bila awak datang, nanti saya akan lebih terperincikan lagi dan kita akan agih-agihkan lagi, okey, untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, negeri dan seterusnya kebangsaan. InsyaAllah saya yakin kamu memang boleh. Tingkatan 1 yang ada sekarang ni, yang saya dengar-dengar kebanyakannya memang berbakat dalam sukan permainan. Okey, baik. Itu sahaja saya nak terangkan kepada kamu semua. Sebenarnya jangan kamu fikir kenapalah Koko ni ada, kenapalah dalam periksa nanti orang tanya periksa juga. Tak, sekarang ni tidak, dia ada PAJSK. Okey, markah-markah kamu akan masuk dalam PAJSK. Jadi kalau kebanyakan kalau pergi ke universiti, dia akan tengok akademik dan dia akan tengok juga bukan akademik. Maknanya co-curriculum dia akan tengok. Markah-markah itu kita masuk dalam PAJSK. PAJSK ini kita masuk melalui online. Dia buka satu tarikh, kita masukkan markah-markah tersebut.
Okey, markah-markah tersebut ni bukan kita main hentam saja. Markah itu mesti ada sijil dia. Kamu mesti ada sijil, barulah kita boleh masuk markah. Kalau tidak, tak boleh nak masuk. Jadi kamu kena ingat betul-betul lah. Core curriculum tu awak kena seimbang dengan curriculum. Kena belajar dan juga kena ada aktiviti core curriculum, barulah seimbang dan mudah kamu untuk memohon mana-mana institusi pengajian tinggi. Okey, dan saya doakanlah ya, apa yang berlaku pada hari ini semuanya akan ditarik oleh Allah naik ke atas. COVID-19 akan beransur hilang dan saya doakan kamu semua sihat, sejahtera, duduk di rumah baik-baik, patuhi SOP dan belajarlah rajin-rajin. Belajar, buka buku, ikut kelas yang cikgu ajar. Baik, setakat itu sahaja. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.